Baiklah, kerajaan yang bakal terbentuk nanti sudah tentu banyak fokus dan juga cabaran yang perlu dilalui oleh mereka. Ia termasuklah kalau kita bercakap soal ekonomi dan juga apa yang berlaku di peringkat geopolitik. Bagaimana perang di Rusia, bagaimana cabaran ekonomi negara-negara maju dan juga unjuran melihat kepada kemelesetan, kegawatan yang mungkin akan melibatkan negara-negara maju, bagaimana tempiasnya dan bagaimana kita Malaysia ini mampu terus bertahan melalui segala cabaran itu di sebalik faktor-faktor luaran yang mempengaruhi dan sudah tentu untuk mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini bersama dengan saya adalah Profesor Dr. Sufian Yusof, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM. Prof, terima kasih sudi bersama dengan Malaysia memilih untuk waktu ini. Mungkin Prof boleh kongsikan pandangan melihat kepada sebelum kita moving forward ke hadapan. Bagaimana sepanjang tempoh penggal yang lalu, kalau kita nampak daripada 2018 sehingga tahun ini, 2022, banyak perkara yang dilalui COVID-19, impaknya terhadap ekonomi, sosial dan banyak lagi. Bagaimana Prof meneliti dan juga kerajaan dalam tempoh sepenggal ini, 3 Perdana Menteri kita lihat, bagaimana kita melalui cabaran-cabaran tersebut? Uh, Terutamanya kalau kita bercakap berkenaan dengan pemulihan ekonomi, Prof. Okey, terima kasih Haris kerana menjemput saya lagi. Berkenaan dengan apa yang berlaku daripada tahun 2018 sehingga 2022, kita lihat bahawa perdagangan dan pelaburan pada sebelum COVID adalah meningkat. Tetapi terdapat banyak cabaran mengikut beberapa laporan daripada Bank Negara dan juga World Bank bahawa kita memerlukan peningkatan daripada segi kualiti pelaburan asing dan pelaburan tempatan dan juga kualiti ekspor barang yang kita keluarkan untuk pasaran antarabangsa. Walaupun pada masa itu FDI dan juga perdagangan antarabangsa meningkat, tetapi kualitinya tidak seperti yang diharapkan. Dan selepas itu kita mengalami keadaan yang agak getir semasa COVID-19 pandemik dengan ekonomi kita jatuh lebih kurang negatif 6% dibandingkan dengan perkembangan pada lebih kurang 4.5% tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun sekarang, tahun 2021 dan 2022, kita melihat ekonomi telah pun meningkat lagi. Cuma ada beberapa isu. Yang pertama, dalam pertemuan saya dengan beberapa pihak di dalam dan luar negara, terutamanya pelabur asing, mereka menyatakan bahawa walaupun Malaysia merupakan sebuah destinasi pelaburan yang menarik, tetapi mereka memerlukan satu indikator, iaitu kerajaan yang stabil dan kuat dan satu polisi ekonomi yang konsisten. Dan pertukaran kerajaan dan pertukaran Perdana Menteri sebanyak 3 kali dalam masa penggal baru-baru ini memberi kesan confident, kesan keyakinan kepada pelabur dan juga pedagang antarabangsa yang berdagang dan melabur dengan Malaysia. Jadi itu adalah kesan daripada ketidakstabilan dengan pelabur menjurus kepada Indonesia dan Vietnam dibandingkan dengan Malaysia. Jadi itu boleh kata ringkasan daripada kesan ketidakstabilan politik pada penggal yang lepas. Ya. Prof, moving forward menuju ke hadapan, apakah bentuk cabaran yang perlu dilalui oleh kerajaan baru yang bakal dibentuk kelak pasca pilihan raya ini dari segi cabarannya itu? Kerana unjuran kalau kita lihat IMF sebagai contoh, World Bank juga meletakkan unjuran kemelesetan, kejutan ekonomi itu bakal berlaku pada tahun 2023 secara khususnya terutama melibatkan negara-negara maju. Bagaimana ianya akan memberi tempias kepada kita ataupun Malaysia
dan ataupun melibatkan serantau ASEAN sebagai contoh, mampu memperkukuhkan ekonomi masing-masing dalam mendepani cabaran luar biasa yang dijangka berlaku tahun 2023, Prof? Okey, sekarang ini kita menghadapi isu yang pertama iaitu um, perdagangan antarabangsa masih belum pulih sepenuhnya selepas COVID. Yang kedua, kita masih lagi mengalami kemelesetan pelaburan asing. Uh, Walaupun pelaburan asing meningkat, tetapi sebenarnya masih meleset dan projek-projek baru agak susah hendak dilaksanakan. Yang ketiga, kenaikan US dollar memberi kesan kepada bukan sahaja ekonomi Malaysia tetapi ekonomi serantau kerana ini menyebabkan ketidakstabilan. Kita tidak boleh menjangka nilai dolar yang konsisten di dalam pada masa 1 atau 2 tahun ini terhadap mata wang serantau. Dan ini menyebabkan berlakunya inflasi, menyebabkan berlakunya kenaikan harga barang dan saya agak khawatir. Membawakan perkembangan terkini Pilihan Raya Umum Malaysia ke-15. Kupasan dan analisis isu semasa bersama pakar tempatan. Menampilkan tetamu jemputan dalam industri. Angkat aspirasi rakyat, suara anda kami dengar. Perbincangan kami bawakan hingga malam penentuan siapakah yang bakal dipilih Tabir Negara. Bersama kami dalam Malaysia Decides, Hanya di TBS. Pas supaya ni negara lebih maju, tak ada gaduh-gaduh dalam dewan tu. Tak larat lah, dah tua-tua nak gaduh. Tu kalau boleh macam beliau macam kami ni, macam diberikan bantuan macam tu lah. Anda perlukan perlindungan untuk menghadapi cabaran yang datang tanpa kelumomo, minyak dan kegatalan. Clearman baru, 3 kali kuasa anti kelumomo dengan mentol dingin untuk kesegaran selama 24 jam untuk kuasa maskulin sebenar. Clearman. 4 tahun akan datang. Dan kita perlu memberikan fokus kepada keadaan ekonomi dalaman, membina balik industri pertanian bagi menjamin kestabilan makanan, membolehkan beberapa industri dibina di dalam seperti pengeluaran baja dan juga teknologi makanan yang lain. Jadi ini memerlukan satu dasar yang kuat, satu dasar yang konsisten, satu kerajaan yang kukuh dan saya berharap kalau sesiapa saja yang dipilih akan stabil untuk jangka masa penggal yang akan datang. Prof menyebut berkenaan dengan kestabilan. Sejauh mana kestabilan itu memberi impak sama ada secara langsung ataupun tidak langsung terhadap dari segi keyakinan? Prof juga ada menyebut berkenaan dengan keyakinan pelabur itu. Mungkin Prof boleh memberi gambaran lah bagaimana kerugian yang mungkin dialami oleh Malaysia sekiranya tiada kestabilan, kurangnya keyakinan pelabur dan negara-negara jiran kita seperti Prof sebutkan Indonesia sebagai contoh berjaya meraih pelaburan, bukan sahaja pelaburan FDI yang berkualiti ataupun bernilai tinggi tetapi memberi impak yang cukup besar dalam kehidupan rakyatnya itu sendiri, Prof. Okey, ada beberapa kajian yang dijalankan oleh pihak World Bank dan juga badan-badan antarabangsa yang menunjukkan bahawa pelabur dan juga pedagang antarabangsa mereka memerlukan kestabilan untuk kekal di satu-satu negara. Kerana kestabilan itu akan memberikan satu keyakinan terhadap dasar peraturan melibatkan perdagangan dan pelaburan yang konsisten, yang membolehkan pelabur membuat satu keputusan bukan untuk 1-2 tahun tetapi untuk 30 tahun dan 60 ataupun 60 tahun yang akan datang. Jadi mereka memerlukan satu polisi ataupun satu dasar yang boleh diterima pakai untuk jangka masa panjang. Sekiranya berlaku perubahan kerajaan, mereka melihat bahawa perubahan kerajaan yang kerap akan membawa kepada perubahan dasar yang kerap.
Jadi mereka tidak boleh membuat satu keputusan jangka panjang. Oleh sebab itu, untuk penggal yang lepas, beberapa syarikat besar, pelabur yang besar telah membuat keputusan untuk tidak datang ke Malaysia, tetapi pergi ke negara-negara lain di rantau kita seperti Indonesia dan Vietnam, kerana mereka melihat kerajaan dan dasar di negara-negara ASEAN ini lebih konsisten, lebih boleh diharapkan, walaupun mungkin Malaysia merupakan salah sebuah negara yang amat menarik untuk dibawa pelaburan tersebut. Jadi di dalam penyelidikan dan kajian yang dijalankan oleh World Bank dan IMF dan juga beberapa badan asing, badan antarabangsa menunjukkan bahawa pelabur memang meletakkan dasar konsistensi dan juga kestabilan kerajaan dan kestabilan dasar itu antara prioriti yang tertinggi di dalam keputusan pelaburan mereka. Prof, bagaimana kalau kita bercakap berkenaan dengan dari segi pelaburan, kita dah bercakap soal cabaran yang mungkin mendepani kerajaan baharu nanti. Tapi pada masa sama kita, seperti Prof katakan, kita perlukan dasar yang kukuh, kerajaan yang stabil. Bagaimana dasar itu mampu untuk memastikan bahawa pelaburan yang masuk ke Malaysia itu bukan sahaja pelaburan yang bernilai tinggi tetapi ianya memberi impak, mencipta peluang pekerjaan, perkongsian teknologi, melahirkan lebih ramai pakar. Mana bentuk dasar yang boleh dilaksanakan kelak ini, Prof? Okey, sebelum semasa penggal baru-baru ini, kerajaan sebelum ini telah pun melancarkan satu dasar yang dipanggil National Investment Aspiration ataupun aspirasi pelaburan kebangsaan. Dan aspirasi ini menjurus kepada beberapa 5 tunggak. Yang pertama iaitu pengukuhan pelaburan kepada pelaburan bernilai tinggi dan pendapatan tinggi. Kedua, antaranya membina talent ataupun kepakaran dalaman bagi membekalkan kepakaran ini kepada pelabur tempatan dan luar negara terhadap kehendak ataupun permintaan mereka. Yang ketiga, berkaitan dengan membina satu jaringan di antara wilayah-wilayah di Malaysia. Di antaranya juga kita inginkan supaya pelaburan itu tidak lagi bertumpu semata-mata di dalam kawasan tertentu yang sekarang ini seperti di Pulau Pinang, di wilayah Persekutuan dan Selangor, dan juga di kawasan Iskandar Region di Johor, tetapi juga perlu dibawa kepada wilayah-wilayah lain. Contohnya di Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, di Sabah dan Sarawak. Dan pelaburan-pelaburan ini perlu dibangunkan. Dengan pembangunan pelaburan di luar daripada wilayah yang biasa, ini akan membawa kepada spillover ataupun kesan jangka panjang. Iaitu apabila terdapat pelaburan, maka kerajaan dan juga pelabur akan membina infrastruktur. Contohnya mungkin pelabuhan di sesuatu negeri itu tidak lengkap. Maka apabila ada pelabur, maka kerajaan akan mempunyai satu motivation untuk membina infrastruktur yang lebih lengkap di kawasan tersebut. Dan ini juga akan memberi peluang pekerjaan bukan sekadar di kawasan yang dilaburkan oleh pelabur asing, tetapi juga di bidang-bidang lain yang menyokong kegiatan ekonomi hasil daripada pelaburan tersebut. Jadi pada pendapat saya, sekiranya kerajaan baru dilantik, mereka digalakkan ataupun perlu untuk meneruskan dasar ini. Jangan nanti kerajaan baru yang mungkin daripada parti yang lain, daripada yang sebelum ini, melihat bahawa ini adalah dasar kerajaan sebelumnya dan kita tidak mahu melaksanakannya. Sedangkan dasar-dasar ini dibuat bukan atas dasar atas alasan politik,
tetapi kajian-kajian telah dibuat oleh pihak-pihak tertentu, kepakaran telah disumbangkan dalam membina dasar-dasar ini. Jadi dasar-dasar yang baik dan dasar yang membawa kepada kemajuan harus dilaksanakan dan diteruskan oleh kerajaan yang baru. Mungkin mereka boleh menambah baik, tetapi jangan dipinda terus ataupun ditolak langsung dasar-dasar yang baik yang sebelum ini. Dan inilah yang dinyatakan sebelum dalam perbincangan kita sebelum kita rehat tadi, iaitu pihak pelabur asing mereka melihat kepada konsistensi, mereka melihat kepada stabiliti. Kerana stabiliti itu tak semestinya kita tidak boleh tukar kerajaan, tak semestinya kita tidak boleh tukar Perdana Menteri. Tetapi stabiliti itu ialah dengan kerajaan yang baru meneruskan dasar yang sebelum ini yang baik dan ditambah baik dengan dasar baru. Jadi untuk memberi keyakinan kepada bukan sekadar pelabur asing tetapi juga pelabur dalam negara. Prof, secara ringkas kita berbaki lebih kurang dalam kurang 2 minit ini, apa yang boleh kita belajar dari negara jiran? Sebagai contoh kita lihat kepada Indonesia, Vietnam, Singapura dalam kita memastikan bahawa pelaburan itu merupakan pelaburan yang meyakinkan bukan sahaja kepada pelabur tetapi rakyat juga menyambut baik pelaburan-pelaburan yang besar ini, Prof. Okey, saya suka melihat kepada contoh Indonesia, iaitu Indonesia meletakkan syarat bahawa Presiden harus jawatannya tidak lebih daripada 2 penggal. Tetapi dasar yang dilaksanakan oleh setiap kerajaan yang mereka lantik itu adalah konsisten, adalah mempunyai kesinambungan daripada dasar-dasar sebelum ini. Dan sentiasa ditambah baik. Mereka membuat satu jawatan kuasa untuk menambah baik dasar-dasar pelaburan dan dasar perdagangan mereka. Jadi tidak banyak, mungkin ada perubahan dari segi detailing, tetapi dari segi dasar nasionalnya masih sama. Kita juga lihat di Singapura, mereka sentiasa mempunyai dasar yang kita panggil business and investment friendly. Jadi ini membolehkan pihak pelabur dan juga pihak pedagang antarabangsa menggunakan Singapura sebagai batu loncatan dan juga kepada tapak. Bukan sekadar untuk melabur dan berdagang di Singapura tetapi sebagai tapak untuk mereka melabur dan berdagang di negara lain di ASEAN. Jadi kita harus melihat bahawa Malaysia mempunyai potensi yang agak tinggi. Baik. Kita adalah sebuah negara yang hampir menjadi negara berpendapatan tinggi. Ya. Jadi kita harus sentiasa melihat kesinambungan ini dan bekerjasama juga dengan negara lain seperti Singapura untuk membolehkan modal dan juga perdagangan ini dilaksanakan dengan lebih baik.